Adakah terdapat ramai rakyat Malaysia yang pernah mendengar slogan One Belt, One Road? Bagaimana konsep ini mempengaruhi perkembangan Malaysia dalam tempoh 10 tahun yang lalu? Mari kita lihat bersama. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Pertama, mari saya berkongsi apa itu One Belt, One Road. Pada dasarnya, ini adalah inisiatif kerjasama ekonomi lintas negara yang dilancarkan oleh China pada 10 tahun yang lalu. Berikut adalah apa yang dikatakan dalam maklumat pada masa itu. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkukuhkan hubungan antara rantau, memeluk masa depan yang lebih baik. Jika kita kembali kepada Malaysia, Malaysia boleh dikatakan sebagai lokasi yang lebih diutamakan dalam perancangan One Belt, One Road di rantau Asia Tenggara. Dalam hal penambahan dana, Malaysia menduduki tempat kedua setelah Pakistan. Projek peringkat negara Malaysia, iaitu projek kereta api Pantai Timur, adalah salah satu projek One Belt, One Road. Ia merupakan laluan yang melintasi semenanjung Malaysia dari utara ke selatan dan melalui pelabuhan Klang di pantai barat. Dana yang dilaburkan melebihi 60 bilion RM. Laluan kereta api Pantai Timur asalnya direka untuk mengangkut penumpang dan barangan. Namun, jika kita lihat maklumat, kelajuan perjalanannya adalah sederhana, dengan memisahkan kelajuan perjalanan penumpang dan kelajuan perjalanan kargo. Kelajuan pengangkutan kargo adalah maksimum 80 km sejam, manakala kelajuan pengangkutan penumpang adalah beberapa ratus kilometer sejam. Menurut standard masa kini, ia boleh dikatakan sebagai kelajuan biasa. Seluruh projek ini dilaksanakan oleh syarikat pembinaan dari China dengan menggunakan teknologi China. Pihak China juga telah melibatkan banyak sumber daya manusia. Ini adalah sebuah projek yang sangat khas dalam inisiatif One Belt, One Road. Secara peribadi, saya tidak terlalu memahami mengapa dana sebesar ini digunakan untuk membangun sebuah jaringan kereta api, sementara perkembangan di wilayah Timur Laut jauh berbeza dengan Kuala Lumpur. Tentu saja, adanya kereta api akan membantu dalam transportasi dan logistik antara kedua wilayah tersebut, tetapi apakah manfaatnya sebanding dengan investasi yang begitu besar untuk membangun sebuah jalur kereta api yang biasa? Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang perlu diamati dalam jangka panjang. Sebenarnya, jika melihat angka ini, kos sekitar lebih daripada 60 bilion ringgit Malaysia untuk laluan keretapi Pantai Timur tidak terlalu berbeza dengan kos pembinaan keretapi pantas dari Kuala Lumpur ke Singapura pada masa itu. Jika menggunakan sekitar 60 hingga 70 bilion ringgit Malaysia, ditambah dengan beberapa pengaturan pembiayaan swasta, saya rasa pembinaan laluan keretapi pantas dari Kuala Lumpur ke Singapura juga boleh dilaksanakan. Walau bagaimanapun, pada peringkat akhir ketika kerajaan perlu memilih salah satu, projek laluan keretapi pantas dari Kuala Lumpur ke Singapura telah dibatalkan dan projek laluan keretapi Pantai Timur dipertahankan. Tentu saja, dalam keputusan tersebut terdapat banyak alasan yang mungkin tidak difahami oleh orang awam. Kerana politik melibatkan banyak pemboleh hubah. Selain itu, mari kita lihat satu kajian yang disebut Pemantauan Pelaburan Global China yang menunjukkan pelaburan yang berkaitan dengan One Belt, One Road. Pada tahun 2013, ketika konsep One Belt, One Road baru dilancarkan, kita lihat dalam carta ini bahawa tahun 2014 dan 2015 merupakan puncak pelaburan. Dalam hanya 2 hingga 3 tahun selepas pelancaran, jumlah pelaburan yang besar telah dilakukan. Namun, anda juga dapat melihat bahawa jumlah pelaburan tersebut terus menurun dalam beberapa tahun selepasnya. Tentu saja, terdapat faktor-faktor seperti wabak jangkitan yang mempengaruhi jumlah pelaburan dalam beberapa tahun terkini. Tetapi kita juga dapat melihat trend keseluruhan adalah penurunan jumlah pelaburan. Jika dibandingkan dengan jumlah pelaburan pada tahun terkini dengan puncaknya, perbezaannya hampir mencapai 90%. Menurut angka yang ditunjukkan, dalam 10 tahun terakhir, aliran pelaburan China ke Malaysia mencapai 62 bilion RM. Perbezaan jumlah pelaburan ini dengan negara-negara lain benar-benar besar. Kesatuan Eropah berada di tempat pertama dengan jumlah pelaburan 482 bilion RM, diikuti oleh Singapura dengan pelaburan 261 bilion RM. Amerika Syarikat dan Jepun berada di tempat ketiga dan keempat, masing-masing dengan pelaburan melebihi 100 bilion RM. Perbezaan pelaburan China yang berada di tempat kelima benar-benar besar. Tentu saja, selain projek One Belt, One Road yang menjadi tumpuan, China juga memiliki pelbagai syarikat yang membangun di Malaysia,
seperti otomotif, hartanah, dan bahan pembinaan. Contohnya, terdapat kilang kaca dan sebagainya yang telah ditubuhkan di sini. Selain itu, rakan-rakan dari China yang datang ke sini mempunyai beberapa projek besar yang akan dibangunkan secara berperingkat. Tentu saja, perancangan projek-projek ini secara amnya adalah besar dan perlu masa yang lama untuk melihat sama ada ia dapat dilaksanakan dengan berjaya dalam 5 atau 10 tahun akan datang. Apabila mempertimbangkan pelaburan asing dan rakan perdagangan penting Malaysia seperti yang telah saya sebutkan sebelum ini dalam video, semuanya serasi dengan baik. Rakan perdagangan penting Malaysia terdiri daripada negara-negara ASEAN, Amerika Syarikat, dan negara-negara Kesatuan Eropah. China bukanlah rakan kerjasama terbesar Malaysia. Oleh itu, dalam penilaian perkembangan ekonomi Malaysia seterusnya, kita tidak hanya perlu memberi perhatian kepada pelaburan dari China sahaja. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.